Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Jumrah. Hai, oke baik. Jadi terima kasih kerana memilih video ini sebagai pengajaran dan pembelajaran kamu pada hari ini. Jadi jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel Cikgu Jumrah. Terima kasih. Oke baik, jadi hari ini seperti yang kamu lihat pada tajuk video ini, iaitu kita akan belajar tukar unit masa unit 4 dalam matematik tahun 5. Jadi jom kita lihat, kamu boleh lihat pada paparan di sebelah ini. Okey baik, jadi hari ini kita nak belajar macam cikgu bagi tahu tadi, kita akan belajar tukar unit dan unit masa. Jadi masa dan waktu ini, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Ini dia objektif pembelajaran kita, iaitu kamu dapat menukar unit masa yang melibatkan pecahan. Hanya dua je hari ini kita nak buat, iaitu pertukaran jam ke minit dan juga hari ke jam. Untuk seterusnya, pertukaran seterusnya kita akan pergi kepada video seterusnya. Jadi nantikan ya. Okey baik. Sebelum itu, ada beberapa tips yang dapat membantu kamu dalam menukar unit masa yang melibatkan pecahan. Apakah tips-tips yang Cikgu Jumrah sediakan? Ini dia. Kamu perlu menggunakan teknik pinball. Apakah itu teknik pinball? Selepas ini Cikgu akan beritahu apakah yang dimaksudkan dengan teknik pinball. Kemudian, kamu perlu kenal pasti pengangka dan juga penyebut dalam pecahan. Mana satu pengangka, mana satu penyebut? Ingat lagi tak? Bagus. Baik, cikgu berikan satu contoh. 1/3. Jadi mana satu pengangka? Pandai. Ini dia pengangka. Dan yang di bawah ini kita gelar dia sebagai penyebut. Okey, tahniah. Jadi, kamu dapat ingat. So, ingat. Dan tips yang ketiga iaitu, nampak dia? Ini dia. Ingat pertukaran unit masa. Apa pertukaran dia ataupun formula yang perlu kamu ingat? Ya, sudah pastinya 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Tolong ingat, okey, minit. Tolong ingat. Pertukaran unit masa yang pertama dan yang kedua adalah 1 hari adalah bersamaan dengan 24 jam. So, dua ini sebab melibatkan dua objektif kita pada hari ini. Jadi, cikgu harap kamu ingat dan hafal formula pertukaran unit masa. Baik, tahniah cikgu ucapkan. Baik, jom kita pergi soalan yang pertama, iaitu jam ke minit. Okey, seperti yang kamu dan cikgu ingatkan, kamu perlu ingat 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi, mari kita pergi lihat kepada soalan yang pertama. Tukar 1/2 jam kepada minit. Macam mana tu? Jadi kita akan gunakan pinball. Pinball tu apa? Kita buat tiang. Kita lihat pada penyebut. Penyebut ada berapa ni? Nombor penyebut adalah 2. Jadi cikgu nak kamu bina 2 tiang. 1, 2. Setiap tiang ini mewakili berapa minit? Jadi cikgu nak kamu ingat, untuk satu tiang dan setiap tiang ini kamu perlu bahagikan supaya cukup untuk 60 minit. Kalau bahagi 2 bermakna setiap tiang ini mewakili 30 minit. 30 minit. Betul? Sebab 60 minit dibahagi dengan 2 tiang bersamaan dengan 30. Jadi kalau ditambahkan dia dapatlah 60 minit. Pandai. Jadi, okey, bila kita ada buat 2 tiang, inilah pinball yang cikgu maksudkan. Okey, jadi kamu lihat kepada pecahan ini. Pengangka dia ada berapa? 1. Maknanya dia nak 1 tiang sahaja. Kita pilih 1 sahaja. Jadi jawapannya adalah berapa ni? 30 minit. Dah selesai. So, kamu dapat membantu kamu dalam menjawab dengan pantas. Lagi-lagi kalau soalan melibatkan objektif. Okey, baik. Kalau dalam bentuk subjektif, kamu kena kira lah, jalan kira macam biasa. Sepatutnya kamu kena buat 1/2 didarab dengan 60. Maknanya kamu kena darab dulu 1 darab 60. Kemudian dapat jawapan, kamu bahagi dengan
Jadi akhirnya kamu dapatlah 30 minit. Okey, baik. Sebenarnya kamu boleh juga buat teknik potong. Pernah belajar kan teknik potong kan? Okey, kamu boleh juga potong 2 kali 1, 2 kali 3. Nampak tak? Lebih mudah kan? Jadi 1 darab 30, 3 kosong ni tak dipotong kan? So, dia tetap 30. So, 1 darab 30 pun dapat jawapan 30. Dua-dua. So, kat sini cikgu dah berikan 3 teknik sebenarnya. Teknik pinball, ada pin ni, pin. Dengan teknik kamu buat pemotongan ataupun kamu darab terus secara bentuk lazim macam biasa. Baik, cikgu pergi ke soalan contoh yang kedua. Oh, lupa. Yang ini juga sebenarnya kamu boleh ingat perkaitan. Perkaitan di antara nombor-nombor yang boleh mendapat jawapan 60. Semua inilah pasangan sifir yang boleh mendapat 60. Iaitu 2 darab 30, 3 darab 20, 4 darab 15, 5 dengan 12, 6 dengan 10. So, semua ini pasangan darab yang dapat menghasilkan 60. Boleh juga kamu ingat supaya membantu kamu dalam menukar pertukaran unit masa. Okey, baik. Jadi, cikgu pergi ke contoh yang kedua. Okey, baik. Kita lihat. Tukar 2/3 jam kepada minit. Okey, baik. Jadi, boleh gunakan teknik pinball. Maknanya, tengok kepada penyebut. Maafkan cikgu. Kepada penyebut. Kita penyebut ada 3. Maknanya, kena buat 3 tiang. 1, 2, 3. Setiap tiang ni berapa? Kamu kena ingat je persamaan yang cikgu beritahu tadi. Iaitu, nampak tak? Okey. Yang boleh menyebabkan pendaraban yang mendapat menghasilkan 60. Pasangan 3, maknanya setiap tiang ada 20. Sini 20, 20, 20. Nampak? Kan? Okey, baik. Jadi 20 minit, 20 minit, 20 minit. Tetapi pengangka dia nak berapa? 2. Jadi kamu perlu pilih 2 lah tiang. 1, tiang kedua. So, total untuk minit bila ditukarkan 2/3 jam kepada minit. Kamu tambahkanlah berapa yang ada ni. 20 tambah 20 bersamaan dengan 40 minit. Pandai. Boleh gunakan teknik pinball ini ataupun kamu buat je pendaraban seperti biasa. Iaitu 2/3 didarab dengan 60. Kamu perlu 2 darab 60. Dah dapat jawapan, baru kamu bahagi dengan 3. 120 bahagi dengan 3. Jawapan dia 40 minit juga. Betul. Ataupun kamu boleh gunakan teknik pemotongan, iaitu 3 kali 1, 3 kali 2. 2 didarab dengan 20 bersamaan dengan 40 minit. Pun boleh. Tahniah. Okey, baik. Jadi kita pergi soalan yang seterusnya. Ni makin mudah lah ni sebab kamu dah faham dah kan? Okey, baik. Jadi, tukar 1/4 jam kepada minit. Okey, baik. Kita lihat. Kalau 4 bermakna setiap tiang itu 15. Okey, baik. Jadi kita buat 4 tiang. 1, 2, 3, 4. Setiap tiang ada 15. 1, 2, 3, 4. Nampak? Tapi pengangka dia cuma nak 1. Bermakna kamu cuma perlu pilih 1 tiang sahaja. Bersamaan dengan 15 minit. Mudah kan? Okey, baik. Seterusnya kita pergi pula ke soalan yang seterusnya. Tukarkan 1/3/4 kepada minit. 1/4 ini, maafkan cikgu. 1/3/4 ini berasal sebenarnya 1 ditambah dengan 3/4. Pandai. Jadi, 1 jam kita dah dapat dah jawapan dia. Kamu boleh terus ubah 60 minit. Bagaimana dengan 3/4 ni? Cikgu Jumrah ingat dah kan? Kamu kena ingat kan? Ada penyebut dia 4, jadi 4 tiang. 1, 2, 3, 4. Ingat perkaitan di antara sifir tu? Setiap 4 maknanya 15 minit. Sini 15, sini 15, sini 15, sini 15. Ini bermakna pengangka dia 3. Maknanya kamu perlu pilih 3 tiang sahaja. 1, 2, 3. Jadi kamu jumlahkan ke semua ini. Okey, 15 tambah 15 tambah 15, 45
minit. Jadi bila kamu jumlahkan semua 60 minit tambah 45 minit, kamu akan dapat 105 minit. Betul tak? Betul lah, 60 tambah 45. Nampak tak? 105 minit. Tahniah, hebatnya. Baik, seterusnya cikgu bagi contoh untuk objektif yang kedua, iaitu kamu dapat menukar hari kepada jam. Dan dia punya formula adalah satu hari bersamaan dengan 24 jam. Dan untuk soalan seterusnya ini, tukarkan 1/3 hari kepada jam. Kita juga ada pasangan sifir yang boleh menghasilkan 24. Yang ini sedikit sahaja, iaitu pasangan 2 dengan 12, 3 dengan 8, 4 dengan 6. Jadi cikgu harap kamu ingat pasangan ini. Okey, baik, mari kita lihat. Tukarkan 1/3 kepada jam. 3 bermakna 3 tiang. 1, 2, 3. Kamu lihat 3 tiang bermakna setiap tiang adalah 8, 8, 8. 8 apa? 8 jam. Okey, sini 8 jam, sini jam, 8 jam. Pengangka nak berapa? Ada satu sahaja. Jadi kamu perlu pilih satu tiang sahaja. Ini bersamaan, ini bermakna 1/3 hari adalah 8 jam. Mudah kan? Jadi kamu perlu ingat sahaja pasangan ataupun pasangan sifir yang boleh mendapatkan 24 jam ini. Okey, baik. Jadi cikgu teruskan lagi soalan seterusnya. Mudah sangat ni. Okey, cikgu tunjukkan juga dia punya pasangan. Okey, 1/4 hari kepada jam. Macam biasa. 4 penyebutnya ada 4. Jadi setiap tiang 1, 2, 3, 4. Setiap tiang mewakili berapa tu? 6. 6 jam sini. 6 jam, 6 jam, 6 jam, 6 jam. Pengangka nak berapa? Satu sahaja. So, pilih satu sahaja. Ini bermakna 1/4 hari bersamaan dengan 6 jam. Mudah kan? Jadi perlu ingat ini. Ingat. Jangan lupakan. Okay, baik. Seterusnya, kita bagi contoh yang lain pula. Tukarkan 5/12 hari kepada jam. Cikgu keluarkan juga pasangan sifir 24. Di mana? Okey, nampak 12 jam. Alamak, kalau 12 jam macam mana tu? Cikgu jom buatlah 12 tiang. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, 12. Setiap tiang ini mewakili berapa tu? Kalau 12 mewakili 2. Jadi kamu boleh letakkan 2. Sini 2 jam, sini 2 jam, sini 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Okey, 2 jam. Sampailah semua ni adalah 2 jam. Tapi pengangka nak berapa tu? 5. So, kamu perlu pilih 5 sahaja tiang. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu boleh pilih dan tambahkan semua 5 tiang ini. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 10 jam. Bermakna 5/12 hari ini bersamaan dengan 10 jam. Mudah kan? Rasanya itu sahaja untuk contoh ataupun pembelajaran kita pada hari ini. Kamu boleh rujuk buku teks sebagai panduan kamu. Jadi itu saja perkongsian Cikgu Jumrah pada kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.